Tanda anak kita isap dadah tu apa? Yang pertama, bila bercakap, asyik meleleh je hingui. Cuba tengok anak kita. Kita pun tengok anak sebelah. Tengah-tengah khutbah. Anak begini. Apa? Bapa? Relax. Sudah tuan-tuan. Itu tanda-tanda tu. Duk meleleh. Relax. Apa barang pada. Sudah. Sebab hari ni kita tak tahu yang anak kita ni isap dadah ke, ganja ke, syabu ke, ekstasi ke, ketum ke. Apa tu man? Air tebu. Mak tak tahu. Kamu tiap-tiap hari minum air tebu ke macam mana? Kamu potong kaki ke? Bukan air tebu Kak Som. Air ketum. Dicampurnya dengan ubat nyamuk sheltok. Ubat gegak 4 biji. Buburnya, bakarnya masak sekali. Bila minum, udah ke bintang perginya. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Rasulullah SAW, perkara yang pertama bila baginda buat apabila berhijrah ke Madinah ialah membina masjid. Nombor 1 Nabi buat apa dia? Membina, nama dia Masjid Quba. Kemudian bila sampai ke Madinah, lagi sekali Nabi Muhammad mencari tapak untuk dibuat masjid. Jadi perkara yang pertama Rasulullah buat kat situ, masjid. Macam kita sekarang, pergi mana-mana dulu, awal-awal kita pergi mana-mana, cari apa? Tak tahu. Saya besok Ustaz Ahmad di Ipoh, pagi di Ipoh, petang dekat Masjid Ipoh, di Kalan Tiara nombor atau lupa ketiga buat video. Malam saya di KL. Agak-agak bila saya pergi KL tu, perkara yang pertama saya buat di KL apa? Cari hotel, nak tidur. Saya pun tak cari masjid. Cakap orang pandai. Ustaz Razif pun sama. Bila agak-agak kalau kita berjalan, singgah masjid. Bila? Bila nak terkencit. Habis kencit lah. Dia ingat sisi minyak. Tuan-tuan ni. Pergi cari tandas kat sisi minyak. Berapa banyak dah tuan-tuan yang kita hari ini jauh daripada masjid. Rasulullah dulu awal-awal masjid. Bila Rasulullah nak mesyuarat, masjid. Bila Rasulullah ada masalah dengan isteri dia, masjid, Nabi duduk. Nabi mai duduk masjid, Nabi tak balik, sahabat tahu tak? Isteri Nabi tahu tak, duduk di masjid tak balik tu, ada benda Nabi nak cakap. Masjid begitu dekat dengan diri Rasulullah, jiwa Rasulullah. Saya sebut pada tuan-tuan tentang tembok. Tembok Zulkarnain. Sebab pada masa itu penduduk di kawasan ini mengadu kepada Zulkarnain yang mereka dibunuh, diburu, dihambat, dirosakkan oleh dua makhluk nama dia Ya'juj dan Ma'juj. Maka Zulkarnain mengajak penduduk untuk membina sebuah tembok besi dan tembaga yang mana tembok ini begitu kukuh sehinggalah Ya'juj dan Ma'juj tak boleh merosakkan lagi penduduk di tempat tersebut. Maka kalau kita nak selamat daripada makhluk-makhluk yang nak merosakkan kita, kita kena ada tempat. Adakah Ustaz makhluk yang nak merosakkan kami Ustaz? Apa tak ada pula kasum. Apa ayatnya Ustaz Ahmad? Wala apa? ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dua golongan yang tak suka dengan kita. Allah sebut terang-terang dalam ayat tadi. Nama dia Yahudi dan Nasrani.
Dia bukan suka dengan kita, tuan. Dia tak suka. Dia hanya suka bila kita ikut dia. Dia hanya redha dengan kita bila kita ni ikut mereka. Selagi mana kita tak ikut mereka, selagi itu mereka tak redha. Bila mereka tak redha, apa yang mereka buat? Mereka cari jalan nak merosakkan kita. Tuan-tuan bayangkan anak-anak kita di depan. Lah 10 tahun, 11 tahun, 7 tahun boleh main masjid. Bila mereka keluar daripada kampung Pasir Putih, mereka pergi keluar, mereka jumpa macam-macam. Macam-macam benda yang mereka jumpa. Ada yang dipanggil etis. Hari ini dah ada dah kepercayaan, tidak ada Tuhan, kepercayaan selepas mati tak ada akhirat, kepercayaan bahawa Allah tak ada, dunia ni semua ni terjadi secara semula jadi. Nama dia etis. Dia bawa pahaman liberal, agama liberal sekarang. Sekejap dia semayang, sekejap dia ajak orang main semayang subuh, sekejap dia berjoget. Joget dengan orang perempuan pun dia, main ajak semayang subuh pun dia. Itu nama dia liberal. Dia mari dah pahaman apa? Pahaman plural. Agama adalah sama. Semua agama ni baik nak ajak masuk syurga. Salah ni tuan-tuan. Semua agama dia kata baik. Itu nama dia apa? Plural. Dia mari pula ajaran sesat. Dia mari pula satu benda yang membawakan kepada kita kesesatan. Nama dia apa? Kesesatan. Yang minum arak, yang hisap dadak. Yang hari ni Kak Som, yang paling glamour sekali, yang laki-laki nak jadi perempuan. Duk sekolah menengah elok nama Roslan. Keluar universiti jadi Ros. Ni paling banyak. Keluar daripada Pasir Putih hari tu elok laki-laki. Balik cuti pakai skirt. Kamu bukan Roslan ke? Dulu, sekarang Ros. Sudah. Sekarang tuan-tuan mereka mencabar supaya diiktiraf perkahwinan jantan dengan jantan. Jantan nak nikah dengan jantan sen. Bayangkan sen, oi, misai berjerapuk. Nak nikah dengan hak misai kok. La ilaha illallah. Melekat misai. Ni sekarang macam-macam bentuk yang boleh merosakkan kita. Sebab tu baru ni berlaku satu konsert besar-besaran di negara Arab. Beratus ribu main tengok konsert. Satu jurnalis Israel dalam komen dia gelap. Dia ketawa melihat orang Islam datang ramai-ramai pergi konsert. Dia kata, yang ni nak perang dengan kami. Reti ke bahasa dia. Yang ni yang nak perang dengan kami. Renti ke lah. Ketawa dia melihat ratusan ribu orang Islam pergi konsert dalam masa yang sama. Marah Israel. Renti ke lah. Koma takkan lawan kemas. Bagi muzik sedap, bagi drum sebiji, gitar sebiji, pakai melalah pompang, lebuh. Sebab itu zaman dulu nak menyelamatkan umat, zaman Zulkarnain, mereka menegurkan benteng. Adakah zaman kita kena tegurkan benteng itu? Kampung Temiang buat benteng, Seri Kita buat benteng, Pasir Putih buat benteng. Benteng apa ni? Ya'juj dan Ma'juj. Sudah. Tak perlu lagi kita buat benteng tu. Sebab kita dah ada benteng khas. Nama dia apa? Al-Quran. Nama dia hadis. Pegang elok-elok agama awak. Bila anak kita dibekalkan dengan benteng Quran, dengan benteng hadis, dengan bimbingan para ulama, selesai masalah. Anak-anak ni ingat bunyi gong.
Anak-anak ni pergilah mana pun, mereka tetap berpegang dengan Islam. Duduklah di mana pun, mereka pegang dengan agama. Dan di manakah tempat pemegangan itu? Nama dia masjid. Anak-anak tuan-tuan ni, ini nama apa ni? Zul. Nama apa? Zul Arifin. Ha? Haras. Ingat Zul Arifin? Allah. Anak-anak tuan-tuan ni daripada kecil duduk di Masjid Al-Abidin. Tiap-tiap waktu datang semayang, tiap-tiap subuh datang semayang, tiap-tiap program datang semayang, habis sekolah datang masjid, nak pergi sekolah pun singgah masjid. Kapet ni, dia orang yang bersihkan. Ni, adik kita ni, describe me ni. Kepala vacuum. Gini vacuum kapet. Bukan kata kapet saja dia vacuum. Kolah air pun dia vacuum. Kering kolah tu. Jiwanya adalah jiwa masjid. Habis SPM, dia keluar. Agak-agak kalau dia keluar dari Pasir Putih, apa tempat yang dia akan pergi? Masjid. Dia akan cari masjid. Tapi kalau kita tak didik mereka dengan masjid, agak-agak kalau mereka keluar, mereka cari apa di luar? Apa ada pada Pasir Putih? Apa ada? Karaoke? Tak ada. Kelab malam? Tak ada. Apa? Tak ada. Kalabul malami? Tak ada. Tapi bila dia keluar daripada Pasir Putih, macam-macam pasir dia menjumpa, macam-macam orang putih dia menjumpa. Maka pada masa itu, golongan yang Ya'juj dan Ma'juj tadi, yang nak merosakkan anak-anak kita, mula menjalankan jarum mereka. Tadi saya jumpa dengan satu cikgu sekolah. Dia kata, Ustaz, boleh tak tolong sekolah kami, datang ke sekolah kami, buat motivasi pada anak-anak kami, pada pelajar dan pada mak bapak. Saya tanya apa masalah? Masalah kami, Ustaz, budak-budak tingkatan 1 isap web. Bukan lelaki, Ustaz, perempuan. Lah. Ni parah. Bukan seorang, Ustaz, ramai. Tu isap web. Budak-budak kami, Ustaz, masalah, Ustaz, tak mau pergi sekolah. Bila kami pergi jemput anak di sekolah, kenapa tak sekolah? Bapak marah kami, mak dia tegur kami. Anak kami, kau suka kami lah, tak suruh hantar ke tidak. Mak bapak pun tuan-tuan tu. Kami dah tak tahu dah, Ustaz. Saya kata saya bukan bomo, saya bukan ahli magic, saya bukan apa, saya tak boleh buat apa. Ceramah boleh. Kalau saya buat ceramah, kalau mak pak dia tak datang, boleh buat apa? Kalau saya buat ceramah motivasi, mak ayah dia tak datang, apa boleh buat Zuharifin? Tetapi ada satu tempat yang boleh asuh dia orang. Ada satu tempat yang boleh basuh hati dia orang. Nama dia apa? Masjid. Sebab tu masjid besar. Di mananya Ustaz nak basuhnya, Ustaz? Kemana tak ada sabun? Bukan suruh basuh orang kau, basuh hati perut. Di mana, Ustaz? Sekurang-kurangnya setiap minggu sekali dengar khutbah. Dengar khutbah. Sebab tu khutbah, dia tak boleh cakap isu tinggi-tinggi. Tuan pengurusi masjid, janganlah bawa tinggi penuh isunya. Dia nak dengar orang kampung. Hari ini kita akan bercakap sempena dengan Hari Jururawat. Mimbar akan membahaskan tajuk, hormatilah jururawat. Pada saya datang seorang tak ada jururawat. Cubalah khutbah itu membumi. Saya tinggi suara, dia bingung. Macam mana mikrofon tuan-tuan ni? Khutbah sekarang ni bagus. Tetapi kalau boleh, rendahkanlah sikit tajuk dia. Khutbah kali ini akan bercakap tentang pelupusan sampah. Nak buat apa? Khutbah dia kena cerita tentang masyarakat setempat.
apa yang berlaku dalam kampung kita. Ini apa yang berlaku kita pun tak tahu. Sedar-sedar dah 3 minggu. Udah mati dah. Apa yang rumah dia? Terbakar. Dia tak tahu pun. Cuba mimbar yang bercakap. Pada minggu lepas kita kehilangan jemaah kita. Haji Pak Mak Tempe. Beliau meninggalkan satu legasi. Semua orang tahu Pak Mak Tempe meninggal. Untuk makluman tuan-tuan, jemaah di kampung kita yang sekarang sakit, Kak Bedah, ada hospital Baino, Gaut. Begitu juga dengan isteri Haji Dollah, Kak Munah, cekik tulang. Ini orang sakit kita tak tahu. Orang mati kita tak tahu. Sedangkan khutbah ini, dia mengeratkan silaturahim sama-sama kita. Pada minggu lepas kejadian ragut dalam kampung kita. Berlaku kepada Hajah Kemeriah. Ketika balik pada kedai, beli ikan. Kerugiannya hilang rantai lengan dengan rantai tengkuk. Saya berpesan kepada tuan-tuan, nasihat pada isteri. Janganlah nunjuk-nunjuk benar barang mehnya. Itulah khutbah. Balik ke rumah kamu nunjuk-nunjuk. Ragu putih tengkuk kamu. Bila kita membumikan khutbah, tuan-tuan, pada minggu lepas 3 anak kampung kita ditangkap oleh polis kerana disyaki ngisap dadah. Saya tak nak sebut siapa dia meh, tapi jaga-jaga. Tanda-tanda anak kita isap dadah tu apa? Yang pertama, bila bercakap, asyik meleleh je hingui. Cuba tengok anak kita. Kita pun tengok anak sebelah. Tengok-tengok khutbah. Anak begini. Apa bapa? Relax. Sudah tuan-tuan. Itu tanda-tanda tu. Duk meleleh. Relax. Apa barang pada. Sudah. Sebab hari ni kita tak tahu yang anak kita ni isap dadah ke, ganja ke, syabu ke, ekstasi ke, ketum ke. Apa tu man? Air tebu. Mak tak tahu. Kamu tiap-tiap hari minum air tebu kecil manis ke? Potong kaki ke? Bukan air tebu kat som. Air ketum. Dicampurnya dengan ubat nyamuk Sheltok. Ubat gegak 4 biji. Buburnya, bakarnya masak sekali. Bila minum, udah ke bintang perginya. Ada anak kita yang duk beli gam. Apa benda banyak gam rumah kita ni? Tayar motor bocor ke apa? Rupa anak dia udah ke planet Mareh pergi dia. Tuan-tuan, kita kena bercakap tentang soal membumikan, maknanya dekat dengan kita. Lama-lama tuan-tuan, kita rasa Tok Imam kenal kita, pengerusi tahu hai kita, orang kampung tahu hai kita, lama-lama kita nak datang masjid, nak tahu apa hai yang berlaku dalam kampung kita. Sekarang masjid ni rasa jauh, benar rasa dia. Pas semayang isyak tutup, kunci, kunci. Saya hari tu setengah semayang isyak, tengah duduk semayang isyak belakang, demo dah habis. Saya baru sampai semayang isyak. Tengah duduk semayang tu, Tok Siak sambil duduk tutup lampu tu boleh sound saya. Semayang cepat sikit, nak tutup dah, kata dia. Tengah semayang dia boleh sound. Saya nasib baik tak nganggur je. Okey. Macam mana orang nak datang masjid? Abang-abang tahu tak, di luar sana tu bang, punya ramai orang yang bermasalah. Ramai orang masalah. Masalah hutang. Saya di rumah, saya tak boleh tidur kat Som. Saya tak boleh tidur di rumah kat Som. Saya tidur dalam kereta. Naik kereta tidur. Tak sempat sampai tol, udah tidur. Saya kalau balik pada Pulau Pinang, Kedah, tak pernah jumpa terowong menara. Saudara-saudara tu ipu.
Tidur. Balik rumah tak ada tidur. Saya tidur dalam kereta. Sebab itu saya suka ceramah, sebab boleh tidur. Yang kedua, di mana saya boleh tidur? Di masjid. Dapat hari Jumaat, tiang, dengar khutbah. Apa? Kena pula untuk imam baca khutbah. Ittaqullah usikum wa iyai. Mau tidur gitu. Tempat yang paling saya suka di masjid. Tak boleh tidur. Tapi datang masjid saya dapat tumpang tidur. Dapat tidur sekejap. Lepas sembahyang tu tidur sekejap. Tuk-tuk. Dilarang tidur dalam masjid. Udah. Tuk siap main ketuk kaki. Hoi. Kamu ingat ni apa? Ni masjid. Atau masjid dilarang tidur ke? Biarlah dia tidur. Dia ada masalah banyak. Dia nak banyak fikir, bergaduh sana, hutang sini. Satu tempat yang dia rasa tenang, masjid. Biarlah dia tidur. Ambil bantai, bagi. Ini kaki tu. Garang tuan. Tapi macam mana orang nak datang masjid? Yang di luar sana nak datang semayang malam. Mereka susah hati, hidup banyak masalah. Nak mengadu pada Allah. Di mana nak mengadu? Disko, karaoke, lock-in, gerbang malam, masjid. Bila main ke masjid, udah pedai ayam musuh itu mangganya. Nak datang juga masuk, dilompatnya pagar. Elok waktu lompat, peronda lalu udah ke dalam. Sebab tu bagaimana kita nak orang mencintai masjid, kita menghidupkan masjid. Hari ni apa yang tuan-tuan buat pada Masjid Al-Abidin ni, alhamdulillah. Nak tengok berjaya tak berjaya program tuan-tuan, tengok anak-anak ni. Tadi jauh, makin dekat tuan-tuan. Tak mustahil, sebelah saya datang tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan buat ni, ada dah hati mereka. Melekat dalam hati mereka. Cuba tengok orang perempuan tu. Udah nak terkeluar dari pintu tuan-tuan. Yang paling untung Kak Sum yang depan tu. Yang balik cermin tu gelap muka Ustaz Kazim dia. Memang gelap lah, cermin gelap. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak imarahkan masjid tuan-tuan? Saya kah? Tak. Saya orang Manjui. Ustaz Ahmad orang Manjui. Sekolah di Manjui, saya sekolah di Manjui. Takkan saya nak sembahyang subuh di sini. Takkan nak sembahyang zuhur di sini, habis zuhur datang balik asar, habis asar balik pula maghrib datang pula. Hai Ustaz Kazim, udah ada bini nombor 2 ke di Kampung Pasir Putih. Yang nak mengimarahkan masjid kita adalah tuan-tuan. Bagaimana cara nak menariknya tuan-tuan? Bagaimana selepas ini Ustaz Ahmad. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih pada Ustaz Ahmad, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Antara benda yang kita fikir bila datang masjid ialah mesti ada orang kutip derma. Kadang ceramah belum start, derma dah jalan. Yang kedua, bila tak masuk, orang tengok pula tu. Mana ada masuk duit? Siap ngatai lagi tuan. Macam mana dia nak masuk, duit dia pun tak ada. Macam mana dia nak bagi, tiap-tiap hari bagi, duit dia pun sesak. Sebab itu, cuba Ustaz Ahmad baca, Ustaz Ahmad, ayat dalam Quran tentang rezeki. Macam mana nak buat ni mikrofon tuan-tuan ni? Boleh tak mikrofon ni ubah ke depan sikit? Apa nama speaker ni? Ya. Okey. Ubah ke sini balik. Ke depan lagi Mak. Supaya dia tak tendang balik. Lagi depan tiang. Kang saya, okey. Okey dah. Okey ya, baik. Baik. Semalam. Hello. Testing Hello. semalam. Hello.
Halo, okey, baik. Di dalam Al-Quran, Kak Som, Allah sebut tentang rezeki. Dan ayat yang sinonim selepas rezeki ialah infak. Okey, adik-adik hafal tak surah Al-Baqarah? Awal-awal sekali. Alif Lam Mim. Sambung. Alladzi minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah yunfiqun. Nampak tak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah atas rezeki yang dia dapat. Baik. Allah Ta'ala akan sebut rezeki dengan yunfiq. Allah Ta'ala akan sebut perkataan rezeki yang kami bagi, kemudian diikuti dengan perkataan infak. Banyak tu ayat dalam Quran. Allah Ta'ala dia tak suruh infak dulu. Dia cerita rezeki dulu. Dia cerita tentang rezeki dulu. Bagaimana cara nak dapat rezeki. Bagaimana cara nak dapat harta. Bagaimana cara untuk dapat rezeki. Dah dapat, infak. Yang kita sekarang banyak ialah minta infak. Minta. Kita tak ajar kepada masyarakat, tak menggalakkan pada masyarakat bagaimana nak dapat rezeki. Bila dah dapat rezeki, baru boleh infak. Boleh faham, Husin? Oh, tampak tuan-tuan lah. Lagi ramai pula saya dah sangka tadi, makin keluar dia ni. Nengok dah lagi ramai masuk. Barcelona masuk, Langkawi masuk, Emirates masuk, Chelsea masuk. Kita nunggu Manchester je lagi tuan-tuan. Manchester je belum masuk. Harry Maguire belum masuk lagi ni. Arsenal dah masuk dah. Ini Perak. Oi, Bos Gauros. Gaji bayar ya, insya-Allah ya. Yang tu apa pula? Takraw, lain pula game tuan-tuan ni. Baik. Kita masih lagi menunggu Manchester United, insya-Allah tuan. Ulang balik. Baik, jom. Sebelum kita bercakap tentang infak daripada masjid, jom kita nak ajak masyarakat macam mana nak jadi kaya. Macam mana masyarakat boleh dapat wang. Macam mana masjid boleh dapat wang. Tuan-tuan, negeri yang paling banyak masjid dalam Malaysia, Sabah. Sabah paling banyak masjid. Jumlah keseluruhan masjid di Malaysia 6,000 buah masjid. Woi, kenapa astagfirullah pula dah? Surau 18,000. Masjid 6,000. Surau 18,000. 18,000 campur 6,000. Tak tahu. 24. Banyaknya. 18,000 campur 6,000, 24,000. Masjid dan surau saja 24,000. Tuan pengurusi, masjid kita korban buat berapa ekor tahun lepas? Dia orang pula jawab ni. 9 ekor. Kita bubuhlah average 10 ekor. Kalau 24,000 masjid, 10 ekor satu masjid. Saya buat 35 ekor sekolah saya. 35 ekor. Maknanya 3 kali ganda tuan-tuan punya. Sebab tu saya buat average 10 ekor satu masjid. 10 ekor darab dengan 24,000, duk ada berapa bilion? 24,000 darab dengan 10 ekor ada 240,000 ekor lembu. Darab dengan RM6,000 seekor lembu. Barcelona berapa?
bilion. 1.4 bilion duit kita. Siapa kata orang Islam tak ada duit? Siapa kata orang Islam miskin? 1.4 bilion dibelanjakan untuk 3 hari dan sehari raya korban. 1.4 bilion. Kalaulah tuan-tuan masjid di seluruh Malaysia sepakat koperasi dia membelah lembu, membelah kambing. Kita ada ladang sawit, kita ada tanah wakaf yang terbiar. Belah lembu, belah kambing. Kami masjid adalah pembekal lembu. Siapa-siapa nak buat korban lembu, korban kambing, ambil pada koperasi masjid. Agak-agak tuan-tuan nak kutip tak tabur masjid macam abang tadi? Tak ada kutip dah tuan-tuan. Ini tidak. Semua masjid dan surau bila nak buat korban dia cari apa? Sak pi Tanjung Malim, sak pi Malin Nawa, kejap pergi Botek, kejap pergi Parit Bunta, kejap pergi Tanjung Rambutan, Ulu Kinta. Mana masjid yang membekalkan lembu? Koperasi. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan bergaduh, kita jangan pecah belah. Masalahnya kita tak boleh pakat. Bila kita tak boleh pakat, habis. Di masjid bergaduh, di kampung bergaduh, di parlimen lagi bergaduh. Duduk yang berhormat, duduk yang berhormat. Peraturan masyarakat, duduk yang berhormat. Habis entah. Tarik balik yang berhormat. Apa ada? Tak habis-habis bergaduh. Kampung bergaduh, kedai kopi bergaduh, masjid bergaduh. Lah lembu beli kat siapa? Kapet beli kat siapa? Speaker beli pada siapa? Pasang kapet pun orang tak mandi junub pasang kapet kita. Sebab tu kita sepakat. Masjid kita sepakat. Kalau tak boleh lembu, kita mulakan dengan kambing dulu. Adik-adik habis SPM besok, malas belajar dah, bela lembu. Tapi masalah kita, bila anak bela lembu, mak kata apa? Tak ada masa depan. Datang minang anak orang, kamu kerja apa? Bela lembu pakcik. Astaghfirullahaladzim. Padahal lembu. Adik-adik beli motor Y Suku. S1R. Hari ni kita beli motor 6,000, tahun depan tinggal 2,000. Beli motor. Tapi hari ni kalau kita bela lembu, hari ni kita beli 3,000, tahun depan. Pernah tak lembu jatuh harga? Pernah tak kambing jatuh harga? Sentiasa naik. Satu. Sebab itu Allah Ta'ala awal-awal sebut dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Ulang balik. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Apa makna Al-Baqarah? Pandai lembu betina. Awal-awal dalam Quran Allah cerita lembu betina. Kenapa tak disebutnya Al-Fatihah Muhammad Ibrahim? Tak ada. Al-Fatihah, surah pembukaan, surah nombor 2, lembu. Kalaulah lembu tu teruk, kalaulah lembu tu tak ada faedah, apa sebab Allah bubuh surah nama lembu sen? Adik-adik bela lembu 5 ekor, 5 ekor lembu sembelih, daging jual. Kulit dia jual pada syarikat buat kereta. Sebuah kereta memerlukan 5 ekor lembu buat sarung cushion, nama dia leather seat, 5 ekor. Siap sebuah kereta. Makcik Som dapat daging korban, bagus. Mana-mana yang dapat daging korban di sini pulangkan balik pada masjid. Seorang dapat 3 kilo. 2 kilo ambil, 1 kilo bagi balik pada masjid. Apa masjid buat? Jemaah wanita masjid kampung Pasir Putih Al-Abidin
kerjanya mengacau serundin daging. Boleh tahan setahun Kak Som. Siapa nak pergi umrah, siapa nak pergi haji, ambil daripada serundin daging korban daripada Masjid Al-Abidin. 1 kilo dapat berapa ringgit? Masya Allah. Allah. Hanya dengan daging korban saja. Hanya dengan daging korban saja. Income bilion kita dapat. Kalaulah seekor lembu kita untung RM1,000. Kalaulah 10,000 tuan-tuan, 10 juta tuan-tuan. Tuh. Nombor 2. Macam mana nak income? Adik dengar elok-elok ni, bisnes ni, adik-adik SPM ni. Jangan habis-habis SPM, apa aku nak kerja, apa aku nak kerja. Ngantar barang lah. Bagus. Grab pun bagus. Food rider pun bagus. Bagus. Ustaz tak kata tak bagus. Bagus. Ngantarlah burger malam-malam. Bagus. Tapi kita bagi yang lebih bagus. Supaya kita dapat income. Adik-adik. Setahun orang pergi umrah di Malaysia, yang pergi umrah di Malaysia 250,000 orang. Yang pergi umrah. Ustaz pun nak pergi juga. Ustaz nak pergi tahun depan bulan 1. Jom kita pergi umrah. Ustaz pergi umrah sebab Ustaz nak ziarah tempat saya berubat dulu. Saya sakit dulu teruk kan, nama dia sakit katak puru. Habis badan ni jadi macam katak. Katak. Zam-zam ala kazam. Zim-zim ala kazim. Tengok tak cerita tu, Zim-zim ala kazim. Tengok. Ni filem star tau. Cerita Zim-zim ala kazim. Dia makan katak. Saya dalam reality, saya tak makan katak. Realitinya saya pada masa itu makan ulat. Nasi yang saya makan tu ulat. Bila saya makan sekali, 2 makan sekali. Kali ketiga baru saya nampak ulat. Bila saya lempar ke lantai, dia jadi nasi. Bila tengok dalam pinggan, dia jadi ulat. Tapi dalam filem tu pengarah tukar. Ulat tu susah nak tangkap. Jadi dia kata kita tukar dengan katak. Itu yang katak tu dia lompat kejar katak tu. Katak betul, bukan katak tipu. Melainkan katak dalam mulut mawi, itu katak plastik. Gedik katak dia. Tapi dalam pinggan, dalam periuk katak betul. Nama dia katak pisang. Baik. Tu cerita Zim-zim ala kazim. Tu cerita tahun lepas punya cerita. Yang saya nak cerita tuan-tuan, saya pergi umrah ni, saya berubat di Madinah. Waktu tu seluruh badan saya kena penyakit kulit. Doktor, pakar-pakar, 15 pakar. Sampai ada satu doktor mencadangkan sakit saya tu dipanggil sindrom Kazim. Sebab mereka tak ada contoh penyakit tu. Tak ada contoh. Lain macam dia kata, Ustaz boleh tak kami bubuh nama penyakit ini penyakit Kazim? Tak glamour langsung tuan-tuan. Kalau buh surau Al-Kazim kan bagus. Masjid Al-Abidin kan bagus. Ini penyakit. Awak terkena penyakit Al-Kazim. Ay Allah. Susah hati tuan-tuan. Dengan izin Allah, saya pergi berubat di Madinah. 3 hari saya pergi berubat, dengan izin Allah sembuh. Luka yang badan saya, muka saya, luka kering. Yang jadi katak tu hilang. Tinggal bekas saja. Nampak bekas tu? Nampak Azul? Ni nampak tu? Parut tu. Satu badan parut. Tapi dah tak ada lah. Sebab tu, start daripada situ saya kata, siapa yang nak berubat, siapa yang ada masalah, jom kita pergi situ. Kita baca doa, kita baca ayat Quran, kita berubat. Baik tuan-tuan, saya pergi setahun lepas. Saya tengok, bila saya kata saya berubat di Madinah, orang pakat pergi tempat saya pergi tu.
Saya duduklah kereta, saya tengok ramainya. Orang Malaysia ramai. Berebut pi. Saya pun keluar pada kereta saya berdiri. Ustaz yang bawa dia orang tu tengok saya berdiri, dia datang kat saya. Waalaikumsalam Ustaz Kazim. Waalaikumsalam. Ustaz datang sini buat apa? Saya tanya dia. Saya mereka ajak datang sini ambil air, berubat apa semua lah. Ni tempat apa Ustaz Kazim? Dia tanya saya pula. Dia kata Ustaz Kazim berubat di sini. Berubat apa Ustaz? Baca ayat apa Ustaz? Saya kata dekat dia, hang tanya aku pula, yang hang bawa dia hang buat apa? Maknanya ada orang yang pergi tak belajar, tak datang jumpa elok-elok, mainlah ambil kat saya ayat apa nak dibaca, surah apa nak dibaca, macam mana cara nak buat. Hampir buta lagu tu, kesian kat jemaah hang. Baik, kita tutup buku tu. Setahun 250,000 orang Malaysia pergi umrah setiap tahun. Kalaulah travel umrah ni kesian dekat masjid, dia ambil daripada masjid, masjid membekalkan beg besar satu, beg hak naik atas satu, kapal tabang satu, beg galah satu, beli dari masjid. Beg besar dapat tak travel bagi? Dapat. Beg yang angkat atas kapal terbang tu bagi tak? Dapat. Beg galah ni pinggang ni dapat tak? Sekarang beg yang besar tu beli dari mana? Made in apa? Depa jawab nampak. Ya depa diam. Beg hak kecil tu beli dari mana? Beg galah beli dari mana? Abang-abang dapat ke ihram made in mana? Ada depa tolong kita ke? Ada depa bayar zakat kat kita ke? Yang masjid nak buat program, pak cik tolong duk kutip. Kalau betul lah hampa ni kesian dekat masjid, kalau lah 250,000 orang pergi umrah, hang beli beg pembekalnya masjid, koperasi masjid, sekurang-kurangnya satu beg untung RM10 pun cukup dah. Masuk tabung masjid, 3 beg RM30, RM30 kali 250,000, berapa juta dah masjid dapat. Lepas bayar elektrik, lepas bayar bil air, lepas buat program Qiyamul Lail untuk anak-anak, lepas buat fardu kifayah untuk anak-anak fardu ain. Sekarang ni tuan-tuan nak buat program ni lah jenuh cari penderma. Ustaz tu bagi, datuk ni bagi, dah bagi tiap-tiap tahun minta kat datuk tu, lalat bankrupt datuk tu. Cubalah tuan-tuan orang Islam di Malaysia, pakatlah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolonglah. Ni kita nak hak murah pi ambil pada depa. Depa pula dah hentam kita. Kepiah beli kat depa, tasbih beli kat depa, beg beli kat depa. Depa tak bayar, depa tak tolong anak-anak kita ni nak buat fardu ain. Yang ni kena ada orang yang gerakkan. Benda ni yang saya cadang nak buat. Tapi tak kesampaian. Sebab tak sempat. Pukul 3 siang, pukul 7 malam tarik diri. Hak mana faham, tak faham dah. Sebab tu saya kata, bagaimana nak imarahkan cari duit. Bila kita cari duit, baru kita boleh infak. Dan macam-macam benda yang kita nak boleh cari duit untuk masjid. Yang ketiga, Ustaz cakap tu tinggi sangat. Masjid kita besar mana? Ya, nak cari lembu, tak mana? Nak membekalkan beg-beg umrah macam mana? Itu fikir sendirilah. Yang ketiga apa nak buat? Tuan-tuan, kita dalam kampung kita ni, ada 300 ahli karya. Kalaulah setiap bulan kita bagi RM10, makna kita dapat RM3,000. Setiap bulan. Tetap RM10. Tolak dia okok. Dia okok kita saja RM8 sebulan. RM8,5. Pandai awak jawab. Betul ya RM8,5.
Beli ada tu. Oh. Tolak sikit duit kita makan tom yam. Malam tu makan siakap 3 rasa 400 setengah. Ada yang makan nasi lemak 1 bungkus apa? 400 lebih 9 bungkus. 400 lebih. Tapi bagi kat masjid RM1. Allah. Masjid kita ni apa tak ada tuan-tuan. Panah aircon ada. Mula-mula panah buh kipas. Panas juga buh aircon. Dulu tak nak datang masjid sebab panas. Jomlah datang masjid. Oh, panas. Oh. Kita pun buh aircon. Jomlah datang masjid. Aircon dah ada. Aku datang dah semalam. Sejuk. Sejuk tak datang. Panas tak datang. Kau nak apa sebenarnya? Imam sedap. Jatan kuasa muda-muda. Aktiviti banyak. Jom support. Jangan harap orang lain boleh support. Kita kena support dulu. Imarah elok-elok. Kalau setiap kampung, setiap rumah kita bagi RM10 satu rumah, RM3,000 sebulan. Allah tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5 ni tuan-tuan ni. Yang datang kita ni 30 anak-anak muda ni. 10 dia jadi geng mandi mayat. Ni anak-anak muda kita ni, geng mandi mayat. Latih mereka. 3,000 sebulan buat kursus. Bali kat mereka uniform satu, tulis kat depan ni, geng mandi mayat. Pusing kampung, tak ada siapa race dah. Geng mandi mayat lalu. Bang, mandi mayat best bang. Dia tak melawan. Cuba bagi mandi mereka ni. Hidup ni pergi mandi tengok. Oh, pedih mata. Oh. Apa? Mandi mayat, dia tak menjawab. Kita tolak dia ikut, kita tarik dia ikut, kita angkat kepala dia ikut. Mana ada mayat marah? Angkat kepala dia marah. Apa? Main-main kepala? Mana ada? Kalau mayat macam itu, kita pula jadi mayat. Dek, mandi mayat dek. Tuan-tuan bayangkan, 5 orang ni kita latih kursus. Sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih lembu. Ni dia orang. Budak dia kata 5 sembelih ayam. Apa hal? Apa hal ayam? Kambing pun boleh. Kambing apa hal? Lembu pun boleh. Kadang-kadang setengah tempat tuan-tuan nak sembelih lembu tak ada orang. Yang ada tu pun Parkinson. Ketok-ketok bawa golok tu. Lembu pun nak susah hati. Mati dah aku ni. Ni adik-adik kita ni. Yang ni Bilal. Yang suara sedap ni imam. Ni hak segak ni imam pakai jubah. Ni hak pakai serban ni imam tua. Tapi nak buat benda tu tuan-tuan, semua kena ada duit. Dia jadi apa? Nama apa? Ehsan ke Fizi? Bukan. Oh, Ryan. Ingat Fizi. Bukan Ehsan lah. RM2 tu apa? Tuan-tuan, jom kita cari jalan macam mana nak gembeling wang ni. Bila dapat wang baru kita boleh cakap. Bang, saya hari ni yang melawat sekolah saya 12 bas hari ni. Besok 10 bas. Minggu lepas 16 bas hari Sabtu. Hari Ahad 12 bas. Minggu akan datang ni 19 bas. Dari seluruh Malaysia datang. Yang datang tu bas dengan orang-orang. Bukan bas saja. Kalau 19 bas datang bas saja, orang tak ada, tu nama dia bengkel mengecat bas. Nama dia. Bang, bila mereka datang 19 bas, apa yang tuan-tuan boleh buat pada 900 orang? Apa boleh buat? Orang kampung boleh buat apa? Nak menega nasi lemak, menega lah. 900 orang nak makan. Mai pada Johor, mai pada Kedah, mereka lapar, mereka nak makan sarapan. Buat ekonomi untuk orang Pasir Putih. Kak Sum menega apa? Kak Sum menega buah.
Pergi menega buah nangka, cempedak, pergilah buah. Haji Dollah menega apa? Saya menega air sirap, Ustaz. Pergilah menega. Pukul 7.30 pagi, air sirap. Gelak-gelak mata, air sirap dah. Tuan-tuan bayangkan betapa imarahnya. Tahun lepas sekolah saya mencatat kehadiran lebih kurang 150,000 orang yang melawat. Daripada sekolah yang kecil di tengah-tengah Manjui, tak cukup dah tuan-tuan. Lala saya kena bawa cawangan di Sungai 11 ekar. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan buat benda yang sama di kampung tuan-tuan. Tuan-tuan mesti ada produk yang hebat. Tuan-tuan mesti ada satu benda yang hebat. Apa kami ada Ustaz? Kami tak ada apa Ustaz? Jangan cakap macam itu. Di Sungai Petani tu. Macam mana mereka ubah masjid mereka ada hotel. Dekat masjid mereka ada kedai. Ada kedai 24 jam. Ada kedai untuk orang muda. Ada kedai bistro. Ada western. Tanah mereka hebat. Masjid mereka hebat. Beribu-ribu orang datang tuan-tuan. Sekarang menjadi masjid yang terbaik. Masjid biasa ya. Saya jumpa baru dengan ustaz tu. Masjid biasa ya. Sebelum masjid tu buat macam tu, saya pergi ceramah. Berapa tahun dulu tu. Saya sampai-sampai saya tengok tandas dia orang. Lain macam tandas hampa ni. Kemah. Lain macam. Dia kata, Ustaz, kami bercadang nak jadikan masjid ni tarikkan pelancong. Okey Ustaz, masjid dia orang tepi jalan Ustaz. Bolehlah tarik pelancong. Masjid kami tengah kampung. Tengah kampung ke, dalam tanah pun kalau tuan-tuan hebat, orang cari. Orang cari tuan. Kalau sedap nasi tu, orang beratur. Nama dia ganja. Nasi ganja. Beratur. Kalau mi dia tak nampak, nampak udang saja, orang cari. Nama dia mi udang banjir. Tak jumpa mi, udang saja. Begitulah yang kena ada di masjid kita. Kadang-kadang adik kita ni, nama apa ni? Arash. Mai sini Arash. Mai. Duduk sini. Baca Al-Fatihah Arash. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu belum sepenuh perasaan. Okey, ikut Ustaz baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Bayangkan tuan-tuan, dia jadi imam tarawih, buat siaran langsung dari masjid, masuk dalam muka buku, masuk dalam toktik, siaran langsung. Dia bawa rakaat pertama lagu Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Masuk rakaat ketiga dia bawa pula Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk rakaat yang kelima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masuk rakaat yang kesembilan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalaulah buat siaran langsung, budak sekecil ini baca Quran sedap, agak-agak jadi apa masjid tuan-tuan? Melimpah semayang tu sampai ke kubur. Sudah tuan-tuan. Oi. Oh gajah, astagfirullahalazim. Oi. Dia mau dengar ceramah tuan. Ustaz, kalau gajah tu imam Ustaz? Nampak ni tuan-tuan. Ngada-ngada nak suruh imam jadi gajah. Gajah jadi imam. Bayangkan tuan-tuan, inilah nama dia kuasa viral.
Bila viral jadi apa? Ni adik kita nama apa tadi? Haras. Bayangkan dia jadi imam pakai serban. Itu Arab pun datang. Ni, siapa sini suara yang nyaring sekali? Mari. Duduk Haras. Haris bangun pula. Tadi Haras, ni Haris pula. Ni azan, tapi nak suruh dia azan dah. Puasa azan. Dengan sepenuh hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, adik, itu kalau bang subuh semua tidur, dek. Nampak berani tak? Berani tak? Kita gerum dia. Sekarang nama apa tadi? Ani. Bang dengan penuh perasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepaskan suara tu. Jangan simpan. Bayangkan makmum di hadapan sekarang. Okey. Lepaskan suara. Kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sedap, bagus. Sekarang kita nak dengar adik. Bayangkan adik Anik bawa lagu Nahwan. Azan lagu Nahwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Bayati pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Hijaz pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur Bayati, Asar Hijaz, Maghrib Nahwan. Buat siaran langsung dalam Facebook. Tunjuk gambar Anik. Agak-agak jadi apa? Viral. Jadi viral tak? Masuk TV, meletup. Bila viral jadi apa? Pak Mat Western panggil. Patah riuk kau. Nampak? Lama-lama apa jadi pada masjid? Imarah dia. Sebab tu tuan-tuan, bakat-bakat ini, kebolehan-kebolehan ini ada di dalam masjid kita. Doa ni. Cuma masalahnya kita tak gerum. Kita tak polish. Ni Kak Gaya masak rendang tuk sedap sangat. Kak Leha masak rendang opah. Bayangkan masak di masjid. Rendang tuk special Al-Abidin. Panggil pula orang buat review. Memang sedap. Saya recommend. Rendang tuk mi kari Masjid Al-Abidin terbaik. Orang yang tengok tu meleleh elok. Tuan-tuan, beratur sampai ke kampung tu. Seri Kintal. Taman Temara tu. Woi, nampak penuh nipu yang tadi. Taman Temara bagi dia tadi. Jadi tuan-tuan, tapi kalau kita memilih untuk kutuk mengutuk, memilih untuk berpecah belah, tak bersatu hati, habis. Jom. Macam mana kita nak jadi hebat? Anak-anak yang hebat, remaja yang hebat, orang yang dewasa yang hebat, orang lama yang hebat, kita bersatu hati, akhirnya masjid kita akan jadi hebat. Apa yang penting? Kuat sikit. Apa yang penting? Apa yang penting? Kerja sama. Lagi sekali. Apa yang penting? Apa yang penting? Kerja sama. Kerja sama.
Baik, saya sebut apa yang penting je. Tuan-tuan sebut kerjasama. Apa yang penting? Wah. Tengok, hari ni kita bekerja sama, kita mampu buat program ni. Kita mampu boleh buat. Berapa hari kita buat program ni? Sampai bila? Sampai besok. Allah seronoknya. Tapi kalau kita tak bekerja sama, kita saja-saja buat, orang tak ada. Tapi tuan-tuan tengok, saya kata tadi, anak kita daripada jauh makin dekat. Saya kata dah, main duduk sebelah tengok ni. Saya pergi dengan apa semua, duduk balik tuan-tuan. Mai, nak azan, mai. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.